Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulya, salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihi majma'in. Fafahamna Sulaiman kullam atayna hukma wa ilma wa sahalna ma'ala al-jibal sabna kunna fa'ilin. Ya Hayy ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma wa hikmatal aqla wa birahmatika ya arhamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin rzuqna fahman nabiyyin wal ulama'il amilin hazzal mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatika ya arhamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, nikmatnya kita dapat duduk dalam ibadah dan taat kepada Allah, dan lebih lagi duduk pada taman-taman syurga, raudhatan min riyadil jannah. Itu setengah daripada taman-taman syurga, majalis zikr atau majalis ilm, majlis-majlis yang mengingati Allah atau majlis-majlis berkaitan dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi perkara yang berkaitan dengan zuhud lagi. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi tiada hilang nama zahid dengan memakaikan pakaian yang menutup auratnya. Maka jika memakai ia pakaian yang baik-baik, maka itu hilang dia dinamakan zahid. Jadi ini setengah berkaitan dengan zuhud ini, iaitu dan lagi tiada hilang nama zuhud itu jika seseorang itu dia pakai pakaian yang menutup aurat. Itu dia pakai pakaian tu yang menutup aurat dia, walau lebih nampak, maka ia tidak hilang nama zuhud. Maka jika memakai ia pakaian yang baik-baik, maka itu hilang ia dinamakan zuhud. Maksudnya jika dia pakai pakaian yang baik itu yang membazir, itu di antaranya yang melampau, yang membazir, maka itu tidak dinamakan zuhud. Sebab pakaian yang cantik ini juga berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Nabi SAW suruh, sebab Nabi menyatakan innallaha jamil, Allah itu cantik, yuhibbul jamal, dia kasih pada sesuatu yang cantik, perhiasan comel-comel ni Allah suka. Maka berpandukan kepada hadis itulah para ulama berpandu pada hadis Rasulullah, itulah para ulama menyatakan sesuatu yang cantik itu Allah Subhanahu wa taala suka. Bentuk-bentuk barang yang perhiasan ni Allah taala suka. Hatta suara sedap pun Allah taala suka. Batulah Rasulullah kata, bila membaca Al-Quran hendaklah kamu hiasi suara kamu, sebab termasuk dalam kata innallaha jamil, Allah Ta'ala tu suka benda barang-barang cantik yang Allah suka. Tapi kalau suara tak jadi tu macam mana? Tu maknanya zayyinul Quran bisautikum, hiasilah suara kamu tu dengan Al-Quran. Maksudnya hiasi suara itu, perelokkanlah bacaan kamu comel tu, lagi tidak lari daripada hukum-hukum tajwid, hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tajwid. Maka hiasilah suara kamu, nak hiasi macam mana pun. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah berkaitan dengan perhiasan ini tak jadi masalah. Cuma dimaksud di sini yang dihilang kata zuhud itu apabila dia pakai sesuatu yang cantik itu, yang comel itu, dia membazir. Dia membazir, maka itu tidak dinamakan zuhud. Maknanya bahkan dikatakan jauh daripada zuhud lah. Bila dia ambil sesuatu barang kurnia Allah Subhanahu wa taala itu, dia membazir, maka itu tidak dinamakan zuhud. Maka yang terlebih sempurna martabat zahid itu
kita baca zahid. Baca zahid sebab za di hadapan. Kalau za tak ada situ, kita baca zuhud. Zuhud baca zahid ni sebab za di hadapan tu. Bila ada za, itu ada alif selepas za. Ada alif selepas za tu, jadi baca zahid. Ada baca zahud, ada boleh. Jadi kena baca zahid. Itu maka yang terlebih sempurna martabat zahid itu iaitu zuhud arifin, iaitu zuhud orang arifin, iaitu hina padanya, dan iaitu keji padanya segala nikmat yang di dalam dunia itu semata-mata berhadapan kepada haqqullah subhanahu wa ta'ala. Tiada sesekali berpegang hatinya kepada nikmat dunia ini. Adalah dunia ini hadanya itu pada hatinya seperti tahi jua, maka seperti bangkai jua, tiada menghampir ia melainkan pada ketika darurah. Maka tak itu nantilah, iaitu zuhud yang terlebih tinggi. Inilah zuhud yang terlebih tinggi martabatnya daripada segala makhluk, tetapi adalah seperti ini sangat sedikit padanya. Wallahu maufiq, bermula Allah lah yang memberi taufik. Itu di antaranya. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu maka yang sempurna martabat zuhud ni ialah zuhud orang arifin, orang yang dekat dengan Allah, para kekasih Allah. Arifin, orang ma'rifat, kenal Allah dengan Allah. Siapa maqam qawas tu, ataupun melalui jalan salib, ataupun dia melalui jalan majzub. Jalan salib ni dia berusaha buat ibadah itu, macam kita semula kita buat ibadah, kebaikan itu, kebaikan ini salib. Ini salib. Kalau Allah Ta'ala nak punya lebih lagi, maqam lebih tinggi lagi, itu tak mustahil bagi Allah. Kerja kita ialah buat ketaatan kepada Allah, ini bagi jalan salib. Ada satu lagi jalan majzub. Jalan majzub ni dia tengah nak sedar, tengah buat tu, tiba-tiba Allah angkat dia jadi maqam kekasih Allah. Banyaklah Syekh Ibrahim Adham, banyak lagi yang mana Allah beri keserah hati dia tu kena Allah dengan Allah sampai ke maqam-maqam qawas, sehingga ada mereka itu sampai ke maqam insanul kamil. Tu mereka berzikir bukan di hati lagi, tapi berzikir di akal lagi. Mana akal dan hati ini berhubung, maka tidak ada ganggu lagi, hawa nafsu tidak diganggu. Itu seperti mana dibahas oleh Syekh Ibn Athaillah. Jadi golongan arifin ini golongan yang dia hina pada, dia dah ambil urusan dunia ni, iaitu tak cara, dia tak pandang pun berkaitan ke dunia, ke orang ni hebat macam mana, tak cara. Golongan ni orang arifin. Dan patut dia kata golongan sedikit ini, golongan ini hanya sedikit saja, kerana martabat ini sangat tinggi. Tak boleh buat-buat makam ni sebab dia pandang, dia tengok suatu dunia ni, dia tengok macam tahi, dia tengok macam bangkai. Dia tak peduli, hak dia naknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makam pada tinggi, tak boleh buat-buat. Sebab itulah makam zuhud ni Imam Ghazali sudah jelas seperti mana kitab Hidayah Salikin yang kita baca hari Senin itu pun ada cerita. Sekurangnya kata para ulama, seperti mana Syekh Abdul Salam, begitu juga kata Abdullah, iaitu kata iaitu Ibnu Rajab Al-Hambali ataupun Syekh Abdul Salam, ulama-ulama antara ulama tasawuf, dia menyatakan sekurangnya kita orang awam ni duduk pada makam yang martabat pertama. Mana dia ada zuhud juga. Mana? Maka itu martabat yang pertama. Martabat yang pertama macam mana? Hati dia ni, walaupun dia memiliki kekurniaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia, Allah Ta'ala beri pada dia macam-macam lah. Kurniaan harta ke, kurniaan ramah kawan ke, kurniaan ilmu ke, banyak mana. Hebatlah dia ni. Maka sekurang-kurangnya hati dia tu tidak bergantung, hati dia tu tidak melalaikan diri pada Allah, dan dia berusaha apa hak dunia ada pada dia, dipersilakan. Adalah kalau ilmu ada pada dia, dipersilakan. Kalau harta kekayaan yang ada pada dia, dipersilakan, tak ada masalah. Tetapi dia berusaha, nak usaha hati dia ni supaya
tidak melalaikan daripada ingat pada Allah, daripada lalai daripada ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dari usaha hati dia tu. Sekurang tu martabat zuhud pertama tu, alhamdulillah dah boleh duduk situ, usaha situ. Daripada ada cara langsung hati duk ingat semua dalam semayang, ganggu semua ibadah, lalai daripada Allah, tak ada makam situ. Sekurangnya duduk makam situ pun alhamdulillah dah. Apa Allah beri kurniaan nikmat pada dia, dia dah pandang. Dia dah pandang. Apa-apa dia tetap berusaha dengan kehidupan dunia dia. Dia tetap cari apa zinataha tu, berkaitan perhiasan dunia ataupun kemewahan dunia, tapi hati dia tu tidak bergantung. Maknanya tidak bergantung di situ. Dia berusaha nak menghilangkan hati dia ni ingat dalam ibadah, hatta semayang pun dia ingat semua. Dia usaha. Dia makam tu pun alhamdulillah dah. Itu makam pertama. Lepas tu makam ni arifin ni tak boleh buat-buat. Makam ni makam khusus, makam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dah beza makam-makam di sisi Allah ni, beza makam-makam ni. Itulah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, makam para nabi-nabi begini, para ulama begini, orang soleh, arifin, wali-wali Allah begini. Itu hebat. Itu di antaranya. Sebab tu ada Sultanul Awliya, sultan atau raja di dalam syurga nanti. Ada raja orang di kalangan orang mukmin di atas dunia, oleh kerana mata hati dia tu syuhud billah. Mata hati dia ni sentiasa pandang sesuatu balik pada Allah, tengok sesuatu balik pada Allah. Sebab tu hak paling besar sekali tengok kebesaran Allah. Hak jadi salahnya tengok sesuatu tu jadi takjub pada diri. Hak tu banyak Imam Ghazali menyatakan martabat ramai orang jatuh dalam makam kehinaan. Antaranya bila dia tengok sesuatu makhluk, takjub ni dia iaitu takjub pada makhluk itu, dia tidak kembali pada Allah. Ataupun sesuatu kurnia yang Allah beri pada dia, kelebihan yang Allah beri pada dia, dia takjub pada dia, ataupun dikatakan ujub. Dia ambil sifat ujub itu letak pada diri dia. Sedangkan bila dilihat sesuatu itu, disuruh benda yang hebat, benda yang luar biasa, kita hendaklah kata Masya Allah. Masya Allah itu ma di makna ta'ajubin, dengan makna ta'ajub mana? Ta'ajub kepada kebesaran Allah. Itu baru hati dia itu hidup. Hati itu hayat, hati itu hidup. Tu berbeza dengan orang yang dikatakan oleh Imam Syekh Abdul Salam dalam tasawuf. Dia menyatakan hati mati itu, nak tahu hati mati itu, hati seseorang itu mati ataupun hati kamu sendiri mati bila tengok sesuatu tu balik pada makhluk. Tengok sesuatu tu, dia kata oh hebat dah. Dia balik pada makhluk tu, dia tak balik pada Allah SWT. Dia tengok orang bijak, orang pandai, hebat, bak ni macam-macam hebat. Dia kata oh hebat, macam mana awak belajar? Tu awak belajar macam mana jadi hebat begini ni? Ni pun dengar orang tanya gitu, oh saya ni kalau saya nak cerita ni panjang lah, dari keturunan lagi, keturunan ni dia cerita panjang pula. Orang tak tahu keturunan dia, orang nak tahu dia belajar tu tinggi sama mana, belajar tu dia orang kaji tu, dia study tu macam mana. Dia cerita pula pasal keturunan dia begini. Punca bila seseorang itu tengok ataupun orang yang bila ditanya oleh orang, dia tidak balik kepada Masya Allah tu, kepada pembesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kalau orang kata gitu, dia katalah apa disebut Rasulullah, hadza min fadli rabbi, itu kekurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia kata iaitu ta'ajubin, iaitu kata Masya Allah, itu apa barang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah makam-makam kekasih Allah dan menuju kekasih Allah, dia tak boleh hanya waqaf di bibir saja,
tapi peranan syuhud billah. Hati dipandang, hati kena main peranan juga. Tu ada orang dia sampai dengan zikrullah, dia berzikir Allah, ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, maka Allah akan martabat dia. Ada orang zikir tetap zikir, tapi mata hati dia tu, dia tengok sesuatu tu, dia balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maka orang-orang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi maqam arifin ni dia sudah tentulah dia tengok sesuatu terus dia balik pada Allah. Arifin ni ada pun maqam berkaitan dengan zuhud tu, sekurang-kurangnya duduk situ. Tu maknanya sekurang-kurangnya Allah beri pada dia, jangan dia melupai Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mesti berusaha nak membuang perkara yang dia ada dalam dunia yang ada dalam hati dia ni. Dia tetap usaha, mari tendang, mari tendang, mari tendang. Maka Imam Nawawi menyatakan berusaha begitu, mari buang, mari buang. Adalah ibadah. Ibadah kata Imam Nawawi. Tu orang berusaha barang-barang payah. Barang-barang payah ni sesuatu berusaha untuk menuju ke hadratillah. Hazalah ibadah, itu ibadah kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Memang payah barang-barang begini, khusyuk lah. Tu khusyuk, tak nak khusyuk, mari teringat, khusyuk mari gangguan begini. Maka diri berusaha untuk mendapat sembahyang batin. Salah satunya sembahyang batin itu khusyuk. Sifat khusyuk itu adalah ibadah, itu ibadah. Itu dapat pahala, diri usaha tu. Tu sebab perbuatan yang disukai oleh Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dikatakan zahiran wa batinan. Zahir wa batinan tu barang hati ni berperanan supaya berusaha untuk ingat Allah dan melupai makhluk tak kala sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah maqam zuhud ini salah satunya maqam yang tinggi, maqam arif ini, maqam yang hebat. Tu bagi mereka ada benda dah. Sebab itulah kita telah cerita dah sebelum ni, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, dia hebat, kaya hebat. Tapi bagi dia, marilah dunia banyak mana pun pada dia, sehingga kenderaan kau rajin dari Nabi dia boleh beli, hati dia tak gantung dah ketika tu. Tu ini makam orang terpilih di sisi Allah. Sama ada dunia mari ke dunia pergi, dunia mari kepada dia, tak ada benda lah, tak ada lah. Ini makam. Sebab tu sekurang-kurangnya kita kena ada cita-cita begitu juga. Hak tu hak pilihan Allah, martabat tinggi. Dia itu tak boleh buat. Tapi bila kita berusaha nak ambil makam pertama tadi, mana makam pertama? Ya seperti mana disebut Imam Ghazali, bila Allah punya sesuatu nikmat pada kita, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat itu, nikmat ini, macam-macam nikmat, maka kita berusaha iaitu tetap ingat pada Allah, tak lupa pada Allah, dan nak membuang itu tak kala dalam mengerjakan sesuatu ibadah, supaya hati tak mengajak tak lain kepada dunia. Berusaha tu hasil kurangnya, maka dah mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala angkat martabat yang lebih tinggi lagi, maqam arifin. Marilah dunia banyak mana pada dia, dunia mari ke dunia pergi ke, ada benda lah lagi dia, tak ada benda. Tu hebat. Orang pula rasa kagum, bahkan orang pula sangka pada dia, dia ni buat dunia. Orang pula dia sangka pada dia, sedangkan dia tak ada benda dah. Ini setengah daripada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya disebut oleh para ulama, seperti mana juga Imam Al-Khushashi, Imam Ghazali. Banyak kalau kita tengok dalam kitab-kitab para ulama berkaitan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kitab ini dibahas sikit-sikit saja. Kalau pembahasan yang panjang tu kita hikam lah, kita atas berhikam lagi Darul Nafis, ataupun kitab-kitab tasawuf lah, hak menurut penawar hati, ataupun Minhajul Abidin, ataupun kitab Tajul Urus. Sebelum nak belajar kitab hikam, ngaji kitab Tajul Urus dulu, naik hikam, baru kitab Darul Nafis, perbahasan lebih panjang lagi. Itu maknanya orang yang menuju ke hadratillah ni, iaitu antaranya tapi
Bila dia berusaha bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada dia. Sebab hidup makan orang soleh pada ada jalan menuju ke makan soleh. Kita buat amal ibadah sebab apa? Sebab Nabi suruh, orang soleh suruh. Ada makan tu dapat mana kalau berjumpa dengan Allah. Bila bertemu dengan Allah, saat Allah jemput bertemu dengan dia, maka ketika itu sudah dikatakan termasuk golongan syaraf, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Inilah zuhud yang terlebih tinggi martabatnya. Zuhud berkata tinggi. Baru dia tengok dunia tu macam tahi dah. Dia tengok dunia ni macam bangga, tak ada benda dah. Tu. Maknanya dunia mari, tak mari, tak ada benda dah. Tu seperti mana? Abu Zar, iaitu Abu Darda. Sampai Sayyidina Umar nangis tengok dia yang telah kita cerita dah sebelum ini. Sayyidina Umar nangis tengok Abu Darda. Tapi makam dia, hati dia tu, dia boleh cara tu. Boleh cara tu. Ada Batul kata zuhud ni tidak mengenali siapa, dan nanti kamu susah, dan nanti kamu orang senang. Tu orang yang senang ada tercapai sifat zuhud dia. Orang yang susah belum tentu lagi ada sifat zuhud dia. Itu dia antaranya. Jadi tidak mengenali siapa zuhud ni. Zuhud ni tidak mengenali siapa atas seseorang yang berusaha nak mendapat sukanya ambil martabat tadi tu, hak tamu tu. Suka tu apa dah usaha. Jaga hati ni. Allah beri sifat-sifat yang baik ni, Allah beri kurnia-kurnia yang baik, kelebihan-kelebihan yang baik ni. Jaga diri supaya tidak melupai Allah dan tidak menyombong diri, tidak lupa diri. Tu sebuah hak tu martabat tu. Jaga hak tu. Para ulama, semua ulama menyatakan insya-Allah Allah Taala akan pelihara dia, sehinggalah buat ibadah pun lebih lagi. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullah taala, malaikat itu inilah zuhud yang terlebih tinggi martabatnya segala makhluk, tetapi ada seperti ini sangat sedikit. Mana sedikit sangatlah orang yang sampai ke martabat sini. Kerana tahap ni bukan senang. Wallahu maufiq, bermula Allah lah, iaitu yang memberi taufik kepada sesiapa saja. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala faslun, pada menyatakan sabar, yakni menahan diri daripada perbuatan yang jadi kamu besar dengan dia. Jadi fasa yang seterusnya sifat sabar. Banyaklah sifat-sifat ini. Banyaklah. Batulah tu para ulama setengah-setengah dia tu bila nak hari Ramadan ni kadang-kadang dibaca sebab kita begini je. Ada baca bab tarawih, bab puasa. Tengok Puan Haji Saleh misalnya, contohnya dia bila nak hari Ramadan ni untuk bulan dia baca bab puasa, bab tarawih. Tu biasa dah. Tu baca tarawih. Tapi setengah-setengah tu dibaca hak berkaitan hati ni. Sebab dia takut bila masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang digandakan pahala, tiba-tiba tak jaga penyakit kronik rohani ni, menyebabkan kadang-kadang puasa itu menjadi hadzan mansurah, ataupun puasa itu tak ada pahala. Puasa sah tu tapi tak ada pahala. Tu di antaranya. Sembahyang ada, tapi batas. Sebab tu batas sembahyang, sebab dia pijak hijab misal kata. Tu bukan pijak hijab, batas sembahyang. Itu maka begitulah gambarannya. Gambaran orang yang semua tu dibaca sifat-sifat begini, dia buat peringatan ataupun dia beranak. Ada kadang-kadang bukan untuk orang juga, kadang-kadang untuk diri dia. Dia baca seorang, tu dia baca sifat-sifat ini untuk diri dia. Tu patutlah kadang-kadang semua guru dia baca seorang-seorang kadang-kadang untuk diri dia. Ada dia baca kerana murid dia, baca dia untuk diri dia. Sebab apa? Dia kata dah lama, dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu lagi nak masuk Ramadan ni. Jadi aku kena baca kitab-kitab begini ni supaya Allah Ta'ala pelihara sifat riya, ujub ni. Sebab bulan Ramadan, bulan yang digandakan,
Berapa ramai orang yang masuk di bulan Ramadan tapi tidak dapat pahala-pahala yang digandakan oleh Allah, berpunca daripada hujur, berpunca daripada riya, berpunca daripada sifat-sifat hak yang panggil sifat-sifat kronik rohani ni. Dia tidak dapat jaga, tidak dapat pelihara ni, ataupun sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji, taubat, syukur, apalah banyak lagi sifat-sifat yang baik tu, khauf dan sebagainya. Sekurangnya ataupun sifat sabar ni, sifat sabar ni salah satu sifat iaitu sifat mahmudah ni. Maka semua itu dibaca, dibaca untuk memberi peringatan untuk diri dia juga. Begitu juga di orang lain. Bila masuk di bulan Ramadan, maka bulan ini diganda, lebih lagi bulan itu bulan dikenali bulan as-sabr. Maka setengah para ulama dia baca berkaitan dengan ini. Qala musannif rahimahullahu taala, jadi faslun fi bayani sabr. Ini suatu fasa pada menyatakan sabar, yakni menahan diri dari perbuatan yang jadi guru besar dengan dia. Maka iaitu perangai yang lebih baik kerana ia membawa kepada hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sabar ini adalah sifat yang sangat-sangat baik kerana ia membawa kepada yad'u ila rahmatillah, kerana dia menuju kepada memanggil kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil dia? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Itu Allah menyatakan sesungguhnya Allah itu serta bersama. Ma'a di situ iaitu dengan makna an-nasr, iaitu yakni an-nasrul qarib, iaitu dengan makna pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang sabar. Itu di antaranya itu yang disebut juga oleh para ulama mufassirin. Jadi dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu serta dengan orang yang sabar, yakni pertolongan Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang sabar. Dan kasihnya dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya disempurnakan akan orang yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan tiada dikira-kira banyak sungguh. Orang yang dapat ada sifat sabar ni, pahala ni banyak sungguh Allah kurnia. Bighairi hisab, dengan sekira-kira banyaknya, yakni oleh kerana banyak tak boleh nak hitung banyaknya nisbah pahala yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang yang memiliki sifat sabar ini. Qala musannif rahimahullahu taala, maka berpegang olehmu hai murid, yakni orang-orang yang nak menuju ke hadratillah ni, iaitu pegang apa? Iaitu kepada dirimu dengan sabar, supaya disempurnakan hak Allah Subhanahu wa taala akan dikau janjinya yang tersebut itu. Jadi kata pengarang kitab kita ni, berusahalah iaitu dapat ada sifat sabar ni. Tak boleh banyak, boleh sedikit sebanyak, ada sifat sabar. Tak boleh sabar semua, boleh sabar sedikit sebanyak pun alhamdulillah dah. Boleh sabar semua alhamdulillah lebih lagi. Jadi sekurangnya kata musannif supaya disempurna Allah Subhanahu wa taala akan dikau janjinya itu, supaya Allah memenuhi janji dia, mana Allah nak beri pahala tanpa hisab ni kepada orang-orang yang bersifat dengan sifat sabar ni. Qala musannif rahimahullahu taala, maka jika ada seseorang yang menyakiti akan dikau, maka jangan engkau menyakiti akan dia. Ni orang panggil barang payah-payah belaka ni. Jika ada seseorang yang menyakiti akan dikau, maka jangan engkau menyakiti akan dia. Itu ada orang dia boleh sabar dengan perbuatan. Orang buat tadi macam-macam, tapi dia tetap sabar. Maknanya tetap mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah sifat ini sifatnya sangat tinggi. Itu. Tapi ada pandangan para ulama menyatakan itu sabar itu sabar yang paling tinggi antaranya seperti para nabi-nabi, para sahabat. Para sahabat, contohnya Nabi Muhammad kadang-kadang dia boleh sabar. Apa orang nak cerca dia, nak pukul dia, lepok perut unta dan sebagainya.
Tapi berkaitan dengan agama Allah, Rasulullah SAW marah. Rasulullah tidak tidak ada sifat sabar, tapi sifat marah kerana kemurkaan Allah mengatasi segala-galanya disebabkan orang-orang yang mempermainkan segala perintah Allah, hukum Allah. Ini kadang-kadang orang pelekeh berkaitan dengan syariat Allah, syariat perundang Islam, ini mengislam gini-gini. Ya, sabar. Tak apalah, kita asal cara sana mendahap itu. Ayat tu tak boleh. Sebab itu dia masuk pada maksiat dah. Maksiat ni, maksiat ni dia mengatasi segala-galanya. Maksiat iaitu sama ada melihat tak lihat, tetap mungkena tu. Mungkena larang. Bahkan orang yang mengetahui tentang maksiat, tentang perbuatan-perbuatan mungkar ni, dia dah ada cara. Maka waktu dia termasuk dalam orang yang melakukannya juga. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan itu perbuatan maksiat itu. Jadi perbuatan yang berkaitan dengan diri, Rasulullah sabar. Berkaitan dengan mempelekehkan Islam, agama Allah, maka Rasulullah marah. Rasulullah kadang-kadang meninggi. Begitu juga Rasulullah ada doa Rasulullah, doa supaya Allah turun bala. Macam Al-Qura, 10 orang Al-Qura kena bunuh. Tu Rasulullah sebut nama-nama Rasulullah kata, ya Allah, hukumlah si fulan ini. Tapi janganlah orang berkaitan hadis ni. Tu berkaitan dengan Al-Qura, 10 orang ahli Al-Quran yang dibunuh oleh ni orang kufar ni, kafir Mekah, pakat juga dengan munafik Mekah ni. Maka Rasulullah sebut nama ni, ya Allah, ni tenggelam dia, ni orang ni. Tu di antaranya itu, maknanya ada tahap dia. Qala musannif rahimahullahu taala, maka peganglah, dan iaitu maka jika ada seseorang yang menyakiti akan engkau, maka jangan engkau menyakiti akan dia. Demikian segala perbuatan yang lain, dan pandanglah hai murid segala perbuatan yang datang atasmu, sama ada ia yang engkau kasih atau yang engkau benci, sama ada iaitu pada pertuturan yang pada yang lain. Maka sekadang itu telah disurat di dalam Lauh Mahfuz, tiada berubah sekali-kali, sama ada ia engkau sabar atau tiada. Maka jika engkau sabar, nescaya jadilah engkau bahagia dan amat mulia pada Tuhanmu. Jadi antara lagi ialah kata musannif rahimallahu taala, pandanglah murid, orang-orang yang menjalankan hadatillah ni, segala perbuatan yang atasmu, perbuatan ujian Allah beri pada kamu ni, sama ada hak kasih, hak benci. Kiralah ujian ni macam-macam lah, ujian sakit, ujian begini, hak ni begini, sama ada ia pada tuturan atau yang lain. Maka sekalian itu telah disurat oleh Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala tetap dah begini, sekali-kali tidak berubah, sama ada ia engkau sabar atau tiada. Engkau sabar ke tak sabar ni sama saja. Maka jika engkau sabar, nescaya jadilah engkau bahagia dan amat mulia di sisi Allah. Orang yang sabar ini adalah orang yang sangat bahagia dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tiada engkau sabar, nescaya jadilah engkau celaka dan amat murka pada Tuhanmu, padahal perbuatanmu yang telah ditakdirkan tak dapat tiada datang atasmu. Jadi orang yang tidak sabar ni kadang-kadang ni jadi celaka dia. Sebab apa? Dan begitu juga dia menjadi murka Tuhannya, padahal perbuatannya itu telah ditakdirkan oleh Allah. Allah Ta'ala tetap dah dia dapat ujian begini, maka sebenarnya Allah Ta'ala nak lihat bagaimana dia ni. Maka tak dapat tiada kena juga atas dia. Maka ketika itu dia ada sifat sabar. Maka tilik olehmu hai murid, dan fikir olehmu akan dia, iaitu yang mana yang terlebih kasih kepadamu. Maka kata musannif, fikir baik-baik, fikir molek, iaitu hak mana yang terlebih kamu kasih ni. Maka ambil olehmu akan dia, hak mana si sabar ada ganjaran dia.
dak sabar ada azab dia. Macam mana? Mu ambil molek-molek pegang kata musannaf, dan engkau murid, iaitu orang yang menjalankan hadatillah ni, tiada dapat engkau lari daripada takdirnya Allah. Tu kita sebenarnya tak lihat lari daripada takdir Allah, tadbir. Jadi orang yang sombong ni kadang-kadang dia tu dalam takdir Allah, tapi dia pula nak jadi tadbir, nak memiliki tadbir. Dia kadang-kadang menguasai sesuatu, negara ke negeri ke, tak kira lah. Kadang-kadang dia berasa dia ni, oleh kerana dia ni mentadbir sesuatu, itu diberi kekuasaan dan sebagainya, dia pula nak mentadbirkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi rosak manusia. Tu macam Firaun, tak kira lah, banyak lagi, bukan anti Firaun lagi, pemimpin Islam yang munafik, itu hak munafik terdahulu. Berapa ramai mereka ni dia berasa kekuasaan ni ada pada dia, dan dia nak mentadbirkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mentadbirkan dia, tapi dia pula nak mentadbirkan takdir Allah. Macam-macam. Allah kata bini, dia kata bini. Allah kata bini, dia kata begitu. Jadi berubah semua. Allah Taala tetap dah dalam Al-Quran gini jelas hukum dia, tak berubah gini. Dia pun ada kekuasaan ni, dia nak mentadbirkan Allah. Hak ni lah kata Imam Syekh Qutb rahimahullah subhanahu itu rahimahullah taala, banyak mereka yang binasa, orang-orang terdahulu ni disebabkan ni. Jadi sebab itulah hakikatnya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Rasulullah kata, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak meluluskan sesuatu takdir dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan akal dia. Allah Taala hilangkan akal dia sekejap. Tu tengok-tengok bawa kereta, tiba-tiba jadi tak perasan, hilang kejap akal dia. Tu jadi melambur kena auzubillah min zalik. Tu macam orang lemah tu. Orang lemah di batu tu. Tengok-tengok berita bawa lah. Isteri dia tarik dah supaya nak gitu, tapi nak pergi juga. Maknanya hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mentadbirkan dia, yang mana Allah menghilangkan akal dia sekejap, menyebabkan dia berasa nak pergi juga. Sebab tu dia nak pergi, tapi nak pergi juga kawasan tu, menyebabkan dia jadi hanya ke pulau kapal dan sebagainya. Itulah kita ini dalam tadbir Allah. Tadbir Allah itu dalam takdir Allah. Maka bila kita dalam takdir Allah, buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, maka Allah mentadbirkan dia, Allah tadbir dia perkara-perkara yang baik. Sebab tu Allah mana-mana pun bila dia nak lulus sesuatu takdir dia, maka Allah hilang akal dia, menyebabkan dia Allah patutnya tak jadi begini, ataupun dia yang masih hidup lagi, sepatutnya Allah ni kaki aku jadi kecoh dah, jalan betul dah ni, masuk besi dan sebagainya. Patutnya ada lalu kau ni bahaya jalan, sepatutnya pergi. Bukan masalah tak lalu ke benda, sebab Allah nak meluluskan takdirnya, maka Allah menghilangkan akal dia sekejap, jadi nak lalu juga. Itu di antaranya hakikatnya manusia itu dilantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tilik olehmu, hei murid, fikir olehmu akan dia yang mana terlebih kasih kepadamu, maka ambil olehmu. Dan engkau, hei murid, tiada dapat engkau lari daripada takdirnya Allah. Maka jikalau engkau fikir akan kata ini dengan sebenar-benarnya fikir, nescaya maka tilik olehmu. Kita baca di situ, maka tilik olehmu, hei murid. Itu dia antaranya berkaitan dengan sifat sahabat ini. Jadi saya sekali dulu, mudah-mudahan kita dapat iktibar, beramal dengan apa yang disebut oleh ulama dalam yang apa yang dinakalkan oleh ulama dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.